We interrupt our program to bring you this important message. Come together right now. Come together right now. Come together right now. Over me, yeah. Dan sekarang kita bersiaran langsung dari rumah masing-masing. Selamat datang ke podcast. Selamat datang kawan-kawan. Selamat kembali ke another episode of Podcast. Episod ke-20. Episod, orang kata apa? Music special lah. Ini dia, Music ini special. yang kita tunggu-tunggulah daripada 10 minggu yang lepas. Macam korang semua tahu, setiap 10 episod kita akan cerita pasal muzik. So ni episod yang ke-20. So kita akan sambung lah, cerita balik lah. So maknanya Kesinambungan lah kepada episod 10 hari tu. so kiranya dalam kita punya music special ni, ini adalah macam siri nombor 2 lah. Kita nak talk about kita punya, orang kata apa, music and us lah. Dengan dalam kita punya diri, kita punya, orang kata apa, apa tadi perkataan yang lo kata tu, nawa itu. Itu lah. Nawa itu. Dia setiap benda nak mula dengan nawa itu yang betul lah orang kata. Sebab Faizal pun Mr. 305. Ya, aku rindu non. Kau sebut-sebut dia tu, dia jadi rindu tau. Dia jadi macam bila kau cakap kan, macam tidur pun terbayang kerja-kerja dulu kan. Sekarang apa benda? Jadi orang yang worldwide ni kita nak kena ambil pegaram sikit pada diorang kan. Dia orang ni dah banyak cok pasport. Kita tak ada cok benda tu. Tak adalah, insya-Allah. Orang kata apa, ada rezeki kita boleh. Ada rezeki, mana tahu ada rezeki masing-masing kita 3 orang pergi tengok konsert kat luar negara. Mana tahu. Dengar cerita dulu dengar cerita dulu masa kat Germany masa perform banyak tiang. Bukan. Germany jangan. Germany aku beli t-shirt dari Germany, bukan pergi Germany tu, tak mampu lagi. Itu pengalaman lah. Dia Kira okey lah tu cok pasport. Aku pun cok tiang je. Aduh, cok tiang. Sebab yang minggu lepas tu yang main cok tiang tu Aduh. Apa, dia orang kata masing-masing punya cerita yang berbeza lah. Tapi itulah topik yang sama lah. Music kan. Dia what drive you lah. Macam siapa nak start dulu lah cerita-cerita pasal Nawai tu dalam music ni. Macam apa yang buatkan korang start nak, macam Non kata macam nak main band dalam music tu. Mesti ada cerita-cerita yang spark the thing kan. Macam minggu lepas kita dah cerita background kita, macam mana kita jatuh cinta dengan music. So mungkin kali ni kita ceritakan lah macam mana korang ni start nak main dengan nak buat band ke apa. Macam mana? Okay, lo. Kalau untuk aku, kalau macam aku, apa sana? Benda tu tak dia macam tiba-tiba, tak ada lah macam plan lah. Awal-awal tu macam tak ada lah macam bercerita beria sangat ke apa kan. Dia hirup mangkuk tu. Siul lah. Selingan siut. Itu betul nikmat lah tu. Nikmat susu. Tulang kuat. Orang tua selalu ingat kan. Tak, dia muda-muda, dia makan Coco Crunch dengan full cream milk. Dia dah tua macam Non, dia makan Coco Crunch dengan Enlin tu. Enlin dia bagi. Susu ibu mengandung dia bagi Mana susu ibu mengandung? Susu tulang tu. Okay, sambung balik cerita pasal kau punya music tu. So it's masa awal aku rasa it's more of an idea je. Okay. Nothing macam substantial lah, nak create something ke apa benda tu memang tak ada. It's more of an idea. Sebabkan macam kau dengar music every day and then kau tengok konsert, DVDs and benda macam itu, like macam kau tahu there are bands out there. Tapi tak adalah macam aku personally tak adalah macam aku aspire tiba-tiba tu macam nak buat band musician faham. Tak ada.
So it's more of macam suka-suka. Bila aku nak nyanyi, aku nyanyi. Bila aku nak main muzik, aku main muzik. Benda macam tu. Tapi benda tu berubah bila masih dekat sekolah menengah tu, after dah boleh macam strum sikit-sikit, dah boleh dah dah kena boleh chord. nyanyi sambil dah kena chord apa benda tu semua. Okay. Tengok cerita School of Rock. Oh, legend lah cerita. Tengok cerita School of Rock. Jadi bila tengok cerita School of Rock tu, dia bagi aku macam cool. I'm not cool. Dia bagi aku perspektif lah yang macam okay. Adalah macam susah engkau nak band tau. Kan? Literally kalau tengok dalam movie tu, Jack Black just mengajar kat sekolah tu, tiba-tiba dia figure out yang budak-budak ni boleh main muzik. Lepas tu dia just recruit je budak-budak ni. Okay, jom kita buat band. Macam tu. So in my mind masa tu macam okay, probably aku boleh buat macam tu dekat sekolah ni. Dia nampak easy lah. Nampak based easy. on the Jadi movie tak adalah aku aku faham. But aku tak adalah went out of my way to look for musicians ke apa benda. But tak tahu lah, after like 2 ke 3 bulan lepas aku tengok movie tu, the stars semua align. Tiba-tiba aku jumpalah aku punya future bandmates semua dekat sekolah tu. Tiba-tiba bila dah ada idea tu, you start macam subconsciously terperasan all these people, and orang ni pun start to pop out kan. Macam okay, kau boleh macam ni, kau boleh macam tu. So bila dah perasan macam itu, and then dah start sembang apa semua, and then we realise that we have more or less the same passion, music and more or less the same macam mana, minat juga. I mean in terms of genre of music ke apa. Okay. Which lepas was tu bila tanya tengok School of Rock ke tak, semua pun tengok School of Rock ke tak. Semua macam mesti kau macam okay, jom lah kita main lah. Macam tu. So for me that is how it all started lah. Macam nak ada band apa semua. Benda tu start macam itu. Faham. Sampailah kau kira macam ni, sampailah bila kau kat sekolah menengah tu with all your friends, and yang korang dah macam dah familiar with each other. Ada tak macam scene yang, bukan scene lah, kata macam insiden yang macam okay, Non main gitar, aku main gitar, kau main gitar, so macam kasihlah aku main gitar, you know, mesti ada benda tu berlaku kan. So macam korang tak nak mengalah in that sense lah. Untuk aku benda tu definitely one of the issues lah. Of course. It's an issue lah, sebab ramai orang will adapt to guitar kan. Betul. So tak ramai orang, basically in the circle yang aku ada masa tu lah, everyone was picking up the guitar. Very few musicians yang main role yang lain and whatnot. So in the end benda tu, you know, buat aku rasa macam ramai sangat orang main gitar, tak apa, try main bass, so start main bass. Faham. You know, and then aku rasa the influences tu, of course at that time was 2000s kan, if I'm not mistaken kan. So all the hits was coming on, and all the mainstream gitar yang masuk semua gitar je kan. Betul. So aku rasa benda tu memang banyak shape, you know, whatever it is that you need to do lah. It's a passion kan. Benda ni kan. Not necessarily nak kena ada commercial punya stardom ke benda ke apa, tapi but at the same time very, I think everyone has got their own journey lah. Betul. Aku rasa Melu punya journey memang definitely beza dengan aku punya journey. Kan? Of course sekali kau kan Pak Manager gimana Pak Manager? Siul. Cerita aku Kalau nak cerita aku dulu ke? Kalau apa tu? Kalau apa dah? Kalau apa tadi kau kata apa? Kalau macam aku, actually aku tak face benda tu. Maksud face macam? Dia yang aku cakap tadi. Okay. Berebut macam nak main apa. Because okay. For instance, masa aku punya first band tu,
semua orang berjumpa macam like first time jumpa each other and kenal Okay. each other is through dekat bilik muzik sekolah aku, and masa tu Legend tu. cikgu muzik aku tu macam cakap dengan aku lah macam how about kita buat kelas I said to her macam okay, because from form 1 sampai form 3 kita kena main alat muzik tradisional tau. Main gamelan, main cak lempong, main kompang, main recorder. So all those macam traditional apa punya the basic yes, traditional Baba Black basic Sheep music benda-benda macam tu. Ah. Jadi bila dah nak transition, aku dah nak masuk ke form 4 tu, aku cakap dengan cikgu macam, cikgu, kita tak nak start macam modern punya music ke apa kan, kita start main gitar ke apa boleh. Oh, instruments cakap, lah. ya boleh. Okay. Cakap, ya boleh. Kalau macam gitu try lah. You try Reki yang tengok siapa yang berminat, berapa ramai orang yang nak tahu semua. So I went around the school apa semua, tanya. So there's quite a number of people yang berminat macam nak belajar main gitar apa benda semua macam tu. So the first initiative, the first class that we did was guitar lah. I mean in terms of modern instruments. Start main gitar. So semua jumpa kat situ. So bila jumpa masa tu, of course semua orang main gitar. But disebabkan itu je alat muzik moden yang sekolah masa tu main. Jadi semua orang pergi kat kelas itu. Tapi sebenarnya yang aku jumpa kat situ, aku jumpa drummer aku pun kat situ. So dia cakap macam, oh aku sebenarnya aku main drum. Gitar ni boleh juga main. Selingan lah. Tapi aku I am a drummer. Lepas tu aku jumpa aku punya lead gitaris pun kat situ juga. Dia memang nak main gitar saja. Memang interest dia dekat gitar. Faham? Aku punya bassist pula. Masa tu kita orang main 4 piece. So aku punya bassist tu pula, dia masa awal-awal tu minat main muzik, tapi dia macam lost sikit, macam lalang lah sikit tu, macam tak tahu dia nak main gitar ke, faham. So dia just rasa macam he wants to be a part of something musical macam tu. Last dia main apa? Bila aku decide untuk nak buat band tu, ended up dia main bass. So line up tu drummer, cantik lah. Bassist, gitaris. Lepas tu aku nyanyi and main gitar. Rhythm gitaris lah. So there's no like macam perselisihan faham ke apa benda lah. So everyone agree to it lah. Semua agree to it. Macam memang tak ada masalah apa-apa. Sampailah kita habis sekolah. Once dah habis sekolah tu, aku punya bassist start rasa macam aku rasa aku nak main gitar balik. So bila dia cakap dia nak main gitar, aku cakap tak apa lah, aku nyanyi je lah. So rhythm gitar punya part aku bagi kat dia, rhythm bagi kat dia. Lepas tu kita orang search for another bassist. Okay, faham. So lepas tu baru kita jadi a 5-piece band yang ada 2 gitaris, 1 bassist dengan 1 drum. With vocalist. And then because aku punya rhythm gitaris tu pun dah maknanya dia upskill. Dia actually enrolled into macam Yamaha Music School apa semua, belajar apa semua. So ended up dia pun boleh main lead juga. So bila macam gitu dia tak strike a rift in the band pun. What happened was it elevates the band untuk main lagu yang lebih complicated. Faham. So these 2 guitarists memang boleh back up each other, Bonus lah for your band. Faham? Yes, macam tu. Itu lah. Sampailah sekolah menengah je lah. Sampai habis sekolah menengah apa semua. Lepas tu semua pergi sambung belajar. Faham? Bila dah habis sambung belajar tu, band tu bukanlah berkubur, tak berubah, tapi on hold lah. Cuma kejap bila semua dekat JB kita jam.
Faham. Bila tak ada macam gitu. So, even sampai sekarang lagi pun memang Boleh jam lah. the band is still there lah. Faham. Lepas tu throughout the years, lepas tu aku ada band, aku even ada band dengan Non pun. Tak ada masalah in terms of macam Non nak solo, lepas tu ada lagi seorang gitaris dalam band kita nak solo. Tak ada. Faham lah. Masing-masing tahu lah. Masing-masing Faham. macam just so happens yang bila nak buat band tu yalah, kau dah ada drummer, kau dah ada gitaris, janganlah bebal pergi cari another gitaris, pergilah cari bassist kan. Faham. Benda-benda macam gitu lah. So Ended lah tu. Throughout the years yang aku ada band, aku tak pernah jumpa tu. Encounter that kind of situation lah. In fact, diorang lagi menolak. Kadang-kadang kalau macam ada dua gitaris kan. Kau solo lah. Kau lead lah. Betul. Dia pula yang macam aku tak confident lah. Kau lah solo lagu tu. Apa semua. Faham. So, in fact, benda tu lagi kerap berlaku. Compared to macam, lagu ni aku nak main lah. Apa benda. Itu aku punya experience lah pula. Betul lah. So kiranya kau punya band tu masing-masing tahu job sendiri lah. Not to say job lah, tahu role sendiri lah in the band. Role masing-masing and semua selesa dengan role masing-masing. Faham. Kau lah macam mana dah? Manager? Aku kalau nak katakan macam my backstory of learning music ke apa, macam aku cakap kat minggu yang kita cerita pasal music tu lah, macam dia tak pernah macam kau juga lo. Dia bukan satu yang aku plan. I just like listening to music. Lepas tu aku suka nak main music yang aku macam lagu tu aku tahu, so aku nak main benda tu je aku punya intention. Macam contoh lagu ni bunyi dia gini, ada 4 chord tu aku nak main gitu je. So I don't put much effort in learning all those chords ke pentatonic scale ke apa ke. I don't, but I do know the thing lah right now lah. But then so nak ceritakan pasal aku punya kerjaya lah, career in music ni. So bila aku pindah KL, bila aku pindah KL, of course dia punya music scope tu dia music scope tu jadi wider a bit lah. So I listen to bands, I listen to macam band yang aku tak pernah dengar sebelum ni, aku listen to songs yang aku tak pernah dengar sebelum ni. So zaman-zaman tu pula zaman-zaman yang macam indie punya zaman. So music punya progress tu laju tu lah. So macam, kau ada lagu gini, Malaysia pun keluarkan lagu gini. So indie ada indie punya show kat TV, ada indie punya movies. So ada music punya show kan, ada music punya movie. So macam aku time tu masih lagi sayur lah. Kira bukan sayur apa, macam aku still lagi tahu that 4 chords, main lagu 4 chords. Lepas tu nak perform kat sekolah tak ada hal. Aku kata jom let's perform kat sekolah. Tapi when it comes to betul-betul set up aku punya band, aku I'm not the one yang kat depan. Aku bukan frontman lah. Aku macam ada kat situ untuk menambah rasa je lah dalam band tu lah. So throughout my career pun aku rasa aku tak berjaya dalam mana-mana band pun. So go back to my high school pun ada band dengan Mio sekejap. Lepas tu dah tak ada lah, main suka-suka. Lepas tu bila aku kat music college tu, aku ada band juga yang main metal tu. So probably like 6 months in the band, and then 1-2 battle of the band. Lepas tu dah ciao. Because the like I said, the band macam this band already. So aku rasa aku tak ada luck dalam tu lah. So but I always have that passion of producing music punya tinggi. Tak kisahlah lagu ke, working in a record label ke, concert production ke, event production ke. I always have that sebab pengaruh lah. Aku suka tengok concert. Aku suka tengok behind the scene of those things. So aku suka tengok dokumentari. So aku ingat lagi salah satu movie yang membuatkan aku betul-betul rasa shit, I want to do this kan, sebab music tu cool, is this movie called The Boat That Rock. Kalau the second title was Pirate Radio kata silap aku. Dia cerita pasal this radio main DJ, diorang ni nak mainkan lagu tapi diorang tak ada lesen or what. So diorang macam sewa a ship, a fishing boat tu pergi kat tengah-tengah London misi dan diorang play the music. Kita pernah tengok. Aku rasa semua orang pernah tengok the movie. So macam, this is cool sih. Benda-benda gini macam, aku tak pernah terfikir ada movie macam gini. I'm not cool. And then cerita-cerita pasal korang ingat tak yang One Hit Wonder tu? Things you do, doing that thing you do, breaking my heart. That thing you do. That thing you do tu ada movie kan.
So that movie pun actually influence aku kata macam, uish, cool. Music ni cool. And then bila aku habis je SPM, mak bapak aku pun tak tanya, arwah bapak aku, mak aku pun tak tanya aku apa nak buat, nak pergi ATM ke, nak belajar engineering ke apa, dia tak ada. Dia macam, whatever you want to do, you do lah. So macam aku pergi college fair. Lepas tu aku dapat the brochure from ICOM, and then I enroll myself in diploma in music business. For music, actually diploma in business for music industry. So that's where I learn in details doing show lah. So macam event, concert, bla 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 bla. So sampailah aku practical kat tempat aku kerja for the last 1 decade tu yang buat concert. So aku bertuah kerana aku internship and practical dekat salah satu company yang terbesar kat Malaysia yang buat concert that time. So aku punya journey tak ada liku-liku sangat lah. Sorry to say, but my journey dia tak letak aku kat birthday party ataupun dinner show, terus nak buat show first show kau dinner party, tak ada. Dia buat intern, habis absorb terus dapat show worldwide. Aku ingat lagi company dah booking, tak nak risau pasal promotion. Alhamdulillah. Aku ingat lagi Muka 305 ni. Alhamdulillah. So macam the first concert yang aku get my hands on lah, concert tu Chinese concert. So Power Station nama group tu. Okay, that one gone. Lepas tu Evanescence. Lepas tu macam benda tu dari kecil-kecil jadi besar. So aku jadi macam production assistant. So aku jadi executive. So aku terus take care of the entire team lah. So throughout the journey tu, macam aku cakap, aku punya journey tu berbeza dengan korang. So masa tu korang are like kat college kan, non dengan low, kau kata macam korang tengah main band, seronok main band, you know, figure out what song gonna play. I always told my parents last time, also my kawan-kawan. So kalau diorang ni an artist, they macam mana kata, diorang create lagu to play for their fans, I am the one yang gonna create the stage for them to play on. So macam tu lah. So macam baru diorang faham tau. You know, so patut umur aku dengan Melo 22 23 patutnya kita dah berkawan dah. Kau dah kita orang pun dah 3 5 dah macam kau. Aduh, tak, sebab main bola lambat non. Dia main basketball. Sebab tu lah. So aku terbantut lah nak katakan lu, aku punya musical journey nak main band ke apa terbantut. Faham tak? So sebab aku daripada dah habis college, aku terus kerja, but in the same bidang that I always wanted to work in lah, macam music industry kan. So I learn from that lah, jadi intern bodoh-bodoh, you know, tarik kabel apa. So Alhamdulillah I get to manage my own show. I got to design my own show. Ini public service announcement, kalau korang tengok show yang aku design adalah show Ultimate dekat PWTC. The last Ultimate show tu aku co-design the show. So feeling ada macam, seronok, Alhamdulillah. This is a journey that I always wanted to do. Walaupun aku tak main band, walaupun aku tak jadi frontman. Bagi pendengar-pendengar luar sana ataupun penonton kalau nak tahu, kalau dapat job scope macam Abang Faisal ni, nanti lama-lama you can develop superpowers of Spider-Man. Dia boleh panjat kotak-kotak semua with ease. Dia panjat, dia lompat, pusing, serak dia macam naik roller. Itu pun aku develop. Itu pun aku develop sendiri lah. FYI juga, masa aku started to do that macam kau nampak tu banyak-banyak kotak tu, aku kena maki kan bos aku tau. Dia bukan maki, dia call aku straight away, dia kata, I pay you not to do that or no. So I pay you just to produce the show, to jaga the show. Let the other kata monkeys tu kan do the thing lah, not you. You just sit there and watch the show. You just gonna report to me whether the show jalan or not, barang jalan or not, duit ada or not. Aku daripada the moment tu aku macam, boring siot. Tu aku go to hell lah, macam aku tak boleh, aku tak berhenti duduk diam. First time aku tengok Faizal release apa hard case tu daripada atas tu, daripada 3 tingkat tu, aku rasa ini ada orang mati ni malam ni. Siapa tak tahu, but someone's going to sleep, someone's hand is going to sleep. Ada orang tengah lompat tiba-tiba ada lubang ni, nampak jatuh bawah. Dia macam ni tau Don. Dia macam ni tau. Dia kau jangan overthinking macam kau kena plan tau. Ni pijak sini ni tarik. Okay tu je. Kau jangan macam jap
Kau jap tu yang sleep. Untuk But still we still learning orang yang badan Spiderman macam kau boleh lah. Boleh lah Kan? Noel. Aku pun pijak boleh. sekali dah goncang-goncang. Kau pun boleh insya-Allah. So macam lu kata tadi lah. Berbeza tetapi arahnya yang sama. Faham tak? Arah dia still music. So macam sebab tu aku semangat gila bila korang kata weh nak jam, nak buat studio kat atas tu. Nak buat nak buat podcast, korang nak jamming. Aku macam jom lah. Aku tak apa, korang tak payah datang pun, biar aku dengan member aku seorang settle. Naik settle, siap chat lagi kat atas. So macam I like that tau. I like doing things yang ada progress at the end. Despite masa kau buat tu kau nangis ke, kau stress ke apa ke, tapi at the end of the day you nampak lah benda tu hasil yang macam mana kok. Gitu lah. Tu je. Tu je yang aku boleh sampaikan dalam aku punya tazkirah malam ni, yang nak katakan sampai musical journey kan. Tapi nak jadi star tu masih lagi ada lah, dalam diri tu masih ada lagi nak jadi star tu kan. Dia bukan apa tau, dia bukan nak jadi star. Dia macam bila kau nampak band-band atau mostly local bands yang datang and then they try to sound check and then dia macam acah-acah tahu nak pakai the thing tapi dia tak tahu, tapi aku macam aku macam tanya lah kau tak tahu. Macam tu lah. Tanya lah dulu kan. Ni abang-abang kru. Abang-abang kru. Aku cakap, tanya lu kan. Tak adalah, itu dalam hati gitu lah. Tak adalah macam aku nak ni ke apa. I think for me, sebab I think as long as if it is sustainable and boleh buat setiap hari for the rest of my life, benda tu fulfillment dia tu dia just dah cukup. Aku tak nak cukup betul kan? Kan. If let's say I'm doing it and I know for the next like 10 years or so, benda ni memang cukup untuk tampung aku punya komitmen, insurance and everything and whatnot. Jalan lah kan. Simple lah. I think I'll be stress free lah. Kan? Dia bukan stress free sangat. Doing the production tu memang a lot of stress. But like I said lah, bila kau dah end up macam hari terakhir kau punya setup kan, kau dah nampak the result lah macam puas ya. Korang nak Bruno Mars nak nyanyi ke? Aku cakap aku tak stress, yang stress engkau. Of course lah. Dia macam day 0 to day 10 nak show tu, kira macam day 11 tu show. So day 0, day 10 tu kau jangan text aku jangan call aku lah. Aku takkan ada nak except for work lah. So macam kau nak pergi makan dengan aku apa, tunggu dulu lah. Aku akan kerja kau dulu. And then day 11 Bruno Mars nak nyanyi ke, Ed Sheeran nak nyanyi ke, aku tidur kat backstage. Dia orang macam teriak kan, macam wah. Aku tengah fikir okay, lepas ni nak tear out pula kan. Mati aku kan. Lagi macam 24 jam nak keluar daripada stadium ni kan. Sial lah korang. Macam tu lah. Dia macam bila engineer, bila kawan-kawan lain yang tak ada kena-mena dengan production tu balik, Jal balik dulu. Bye, see you next show. Aku macam bagus. Okay, thanks. Tapi dalam hati, siul korang boleh balik awal. Aku selagi tak ada orang terakhir leave the stadium, aku tak balik-balik ni kan. Macam tu lah. Tu Pak Perit dia kan. Pak Perit. Tapi Alhamdulillah lah, for the past 1 decade ada turun naik dia, tapi aku masih bertahan lah. Alhamdulillah, selain pada COVID lah. Tu je lah. Aku rasa apa-apa benda pun, I mean the struggles yang macam kau ke aku ke Non yang went through in terms of apa, macam kau probably music production ataupun event management. Aku dengan Non macam handling performing. Sama. So macam aku cakap tadi, despite the struggles yang kita bertiga hadap tu, benda tu semua revolve around kita punya passion. Betul. So bila benda tu revolves around passion, especially when it's music, so kita sama-sama boleh relate, benda tu kau ceritalah susah macam mana pun benda tu semua. Mungkin aku dengan Non ada rasa macam berat tu kerja tu, tapi at the same time aku dengan Non tahu yang engkau tengah enjoy buat benda tu. Aku tahu, aku rasa macam tu juga. Aku sama juga macam kalau kita orang cerita pasal the struggles of kita orang punya band ke benda tu frustrating masa tu, tapi semua orang tahu yang
we're doing it with a lot of passion, and that's Passion, why yeah, it's stressful. Betul. Kan? Betul. Sebab tu benda tu stressful, tapi it is something yang kalau boleh kau nak buat benda tu hari-hari lah. Yes, correct. You know, so Betul. benda tu memang best. I enjoyed it thoroughly. Tak pernah lagi macam those experiences yang buatkan aku Give up lah on music. habis je. Ah. Macam habis tu je, lepas tu aku rasa macam fuck, this will be the last lah. Tak ada. Kan. You know, it's always macam bila habis tu kau akan menghela nafas lega. Exactly. Benda tu dah macam habis, tapi You ready at to the start same again. time macam yes, after a few hours engkau dah macam rehat macam next ni bila lagi aku nak buat benda ni, you know. Alah, macam kita cakap itu hari kan. Benda ni macam apa tak edit ni kan, kita punya recording kan, tapi macam at the same time kita kata next recording kita buat lagu gini you know what I mean, macam best kan. Kita still cakap lagi pasal benda tu. Kita still ada hati lagi nak buat benda tu. Yes, correct. Aku sokong. So tu lah macam apa the nawaitu tu lah tadi. Nawaitu tu tadi berbalik kepada nawaitu lah. Kan bila kau memang nak buat benda tu, dia memang there's nothing will stop you lah. Macam in terms of forming bands, lepas tu dia ada banyak macam forming bands. Contohnya masa aku kerja dulu, buat band dekat tempat kerja aku, dekat office tu. Sebab apa? Sebab bila habis kerja petang-petang benda semua, instead of semua orang terus balik rumah, semua orang kata macam jom lah kita jam benda semua, sebab kat office ada jamming studio. So we did that. Lepas tu macam dengan Non dulu, ataupun masa aku kat USM dulu, bila kita form a band, macam because there's a battle of the bands. And benda tu kita nak buat macam you know, dalam masa sebulan kau kena form a band. Nice. So find the right people, seronok tu. find the right songs to play. The chemistry must be good. Then the amount of practice yang engkau ada untuk actually you know practice your craft, benda macam tu. So the process tu is always exciting for me. Faham. It's always exciting. The audition punya process, the audition the process of where you actually have to sit down and then decide macam okay lah, aku rasa kita ambil lah dia ni. Okay, aku rasa kita main lagu ni instead of lagu ni, you know. Macam Metallica kan, dia punya audition tu kan. So audition kita dulu gila babi. Dulu audition Non kalau panggil orang audition memang tak ada sikit memang 3 hari lah panggil, lepas tu datang. Betul panjang. Asyik macam Metallica. Blockbuster dia lah. Yelah macam kau selalu cakap kat aku Non, benda ni nak even though it's music, but kita benda yang kita suka kadang-kadang kita nak perfection, betul tak? Sebab aku faham. It's a marketing start lah. It's a hype lah basically. Kau nak buat audition mesti kena ramai, mana boleh saya seorang dua kan. Itu bukan audition, you wanna itu panggil kawan-kawan jamming. You want to add the pressure straight away onto the candidate tau. Time tu nak ambil kau. Okay, sekarang main league ni kan. Member dah mencungap lah. Dia tahu 4 chord mainnya FCG tapi kan. Yelah. The process tu macam Macam cakap the process tu is very fulfilling lah. Itu lah. Itu memang seronok proses. Especially kat college macam lu kata. Memang seronok lah cerita dia. The idea behind getting macam like sekali 4 ke 5 orang audition datang and audition, kita jam sekali benda semua. The idea of doing that is really good, and aku setuju dengan benda tu bila Non cakap nak buat macam gitu. Sebab apa? That would tunjuk orang tu punya temperament macam mana tau. Some people kalau kata kau datang audition 4-5 orang audition sekali, trying to get the spot tadi. The same spot, Kalau kau nervous, kau tak boleh perform benda apa semua, obviously bila atas pentas kau tak boleh perform juga.
Ya, faham, You know? faham. So kalau dia chill je, dia boleh bila kata kita nak start tu dia boleh relax and then just go along with the band Ya. and boleh add dia punya own flair into kita orang punya playing. Then memang Jalan lah. itu lawangnya. Green light Orang tu lah. yang kita Faham. ada. Faham. Kan? Faham. So that is really really fun lah. Benda tu sebenarnya Kalau nak sekarang kan, betul lah. Zaman-zaman. Betul. Aku mengharapkan. Aku memang rindu zaman-zaman tak ada komitmen macam tu kan. Tak jadi macam Non kata, tak jadi humble corporate. Ini ada 100,000 ni, suruh semua berhenti kerja buat semua waktu. Betul. Ya, waktu berhenti, waktu buat benda ni full time. Okay. Sekejap lah. Boleh. Macam Non kata, andai kata kita kenal Non early and korang still ada this music punya spirit ni kencang-kencang kan, macam korang nak buat event ke apa, weh, business tu untuk aku. Yeah. Dah lengkap kan? Dah lengkap dah team dia kan, macam komposer-komposer gitu kak. Tu bagus. Pak manager kan. Bukanlah, tak adalah, dulu lah Pak manager. Sekarang kita humble corporate. Kita harap lah. Actually started from what the when they announced yang industri kreatif ni dah buka balik, I was so happy. Sebab apa korang, aku sampai hari ni aku selalu dapat phone call pada member aku yang event ataupun klien-klien aku kata macam, are you guys open for business? Aku macam, this is so exciting lah. Macam akhirnya lah industri kreatif tu dah buka balik. So kita dah tak ada, adalah gusar, tapi at the back of your mind kata, Allah, Alhamdulillah lah sikit-sikit benda ni boleh jalan. So kawan-kawan aku yang tersidai tu dah boleh kembali bekerja kan. Kita pun dah boleh kembali ke, buat kita punya benda kita suka, which is doing music lah. Tu lah. Kanan ada benda tambah memang pasal Y2 ni? Kau si Y2 si banyak. It's not so much for the money lah. Aku tak tahu macam nak profitize pun dari benda ni. Aku tak reti tu. It's something that I picked up and I don't want to let go lah. Itu je lah. Muzik ni lah. It's a safe place, it's a happy place and bagi aku kan. So there's no bad vibes lah in there lah. Or when you're surrounded by the speakers and whatnot lah, bagi aku lah. True. So itu je lah. So nak masuk studio balik itu je. Aku sokong bila orang kata tak ada bad vibes in music. Pasal apa? Kalau korang macam aku, especially me lah, aku selalu kaitkan aku punya hal yang aku terjadi dalam diri aku ni, tak kisahlah dia sedih ke dia gembira ke apa, aku selalu kaitkan dengan music balik, Oi, lagu ni cerita pasal aku sekarang. Kau sedih, kau stres kerja pun, kau masuk kereta, kau blast music, kau buat siul. You know what I mean? Bandmate semua tu termimpikan kau sebelum dia semua tu simultaneously. I dreamt of this guy. He got in his car. He got left by his girlfriend. Let's write a song. Oh shit. Tu macam lagu, kalau korang pernah dengar lagu Disagree tu, kelakar dia music video dia, kereta dia terbalik, lepas tu dia macam slow mo kan. Bodoh sial lagu Disagree tu. Kelakar. So like Non said, it's correct lah. I mean it's true lah. Sebab kau stress kerja, kau kena buang kerja ke apa ke, ambil headphone, fuck the world lah kan. Napalm Death. Napalm Death benda tu definitely lagi elok daripada isap batu lah. That's for sure. Tapi ada orang buat sekaligus kan. Ada sambil batu, sambil Nirvana, Smells Like Teen Spirit terus. Aku tak tahu kenalan kau macam mana lah, tapi aku cakap guilty as charged lah. Aku ada kenalan yang gitu lah. Coming from my industry, so aku ada setengah kenalan yang gitu. Tapi I mean, alhamdulillah lah mereka masih bernyawa lah sampai sekarang. Alhamdulillah. That is fine. But in this sense, this is something positive kan. In that sense kan. Kan. Tak tahu lah. Masing-masing punya cara. Yelah. Of course lah. Jangan terjerumus. Alhamdulillah tidak lagi. Alhamdulillah tidak lagi ya. Aku tak here to support anything illegal, man. Alamak, salah cakap
Tu lah tu. Alah, berbalik macam kau cakap, berbalik pada macam lo kata, berbalik pada nawaitu kau. Kalau music tu yang buatkan kau jadi positif the whole day, lepas tu tambah ada extra things tu, go with it lah. Kau tak kacau hidup aku lah. Aku tahu it's bad, kau tak kacau hidup aku lah. Gitu lah. But for me, still music is number one lah. Kalau nak ikutkan aku punya, orang kata apa, penawar. Apa kata dalam bahasa Inggeris, macam mana kita cakap in English lah, benda-benda tu yang buat, yang suit the soul lah, cure the soul lah. Faham? I mean, especially for you guys also, I think it's still music juga. Ini dulu sekarang dengar mesti gambut tutup laki, mesti emo kan. Tak, aku belah tepi tu. Aku belah tepi. Tak, dia yang tutup rambut dahi tu Imran. Balik sekolah ke, capai Walkman, pasang earphone, duduk dekat corner bilik ke tepi. When you go MCR terus. Ya, zaman-zaman tu lah. Cakap bila fikir macam itu sampai sekarang lah lagi ni, aku memang tengah still looking for an opportunity where I can do this, like whatever it is benda tu full time, dia kasih kemasukan bawa duit juga, dia bagi kau duit juga. Tak kisahlah apa benda. Kalau kata aku perlu jadi artis, aku jadi artis. Kalau tak perlu, kalau aku boleh buat benda ni tanpa menjadi artis, aku tak payah buat. Maknanya anything related to it. Okay, next festival aku buat, aku panggil korang kau. Risau, kerja tak susah. Aduh, so macam dia cakap dia kerja tak susah. Tak nampak dia tengok senyum setan tu dari kat situ tu lah. Kau percaya tak? Dia bagi kita orang. Kau percaya tak? Yang kerja susah tu semua aku buat. Dia tahu kau gayat, nanti set up prop tiang yang 30 kaki naik atas yang jarak leto panjat tu. Nanti dia suruh panjat, kau suruh panjat, dia suruh rigging. Kau percaya lah cakap aku. Aku tak itu pernah. Memang tak Aku tak pernah suruh member aku buat. Terus betul kawan tu. Kalau aku kena, aku memang tak apa aja. Aku balik lah. Aku balik. Itu benda panjat-panjat apa ni semua memang tak. Aku paling angkat boleh. Kau marah ke Jan? Sorry Jan marah. Okay, aku balik dulu. Aku jenis bila aku kerja kan, bila aku tak selalu bully orang, aku macam mana, bukanlah tak selalu bully orang, aku akan settle kerja macam sama-sama, aku akan buat juga. So kau jangan risau lah. By the time tu aku akan no, ambil tu, aku dah siap lah. Aku yang buatkan untuk korang. Macam tu lah. Aku suka kata apa, letak tangan aku kat macam-macam tempat untuk get the things done faster lah. Paling kau aku kasi kau tak kau sebelum corona. Paling kau pun lo kan, kalau aku kasi kau kerja yang jaga backstage ke kan, artis-artis bilik-bilik ni dah cukup ke barang apa dia tak cukup ke kan, macam tu lah. Dia benda favourite dia tak cukup, dia nak upah kita jadi jaga. Bukan jaga anjir. Tu bukan jaga. Benda apa? Benda favourite yang selalu tak cukup? Benda favourite selalu tak cukup dalam bilik artis. Extension plug. Extension plug tu mesti tak cukup. Aku memang mamat extension. Kau kerja kau pegang banyak. Kau pegang extension. Lo bilik production artis tu tak ada ni extension, dia nak 2. Pap lagi kan. Extension. Silap-silap lagi pakai raincoat sikit musuh. Penuh. Waduh. Aduh. InsyaAllah lah. Dia duduk tengah-tengah set tu, dia just pusing-pusing, lempar, pusing, lempar. Kipas tak cukup, kipas. Ambil kipas kat belakang. Hantar depan. Dapat show indoor bersyukur lah. Dapat show outdoor kalau hitam. Patut lah. Ya tu memang patut. Tak payah, aku tahu kan. Aku tahu apa kau cakap. Aku tahu. Babi lah. Aku tahu. Dulu aku putih tak payah cakap banyak Aku tahu. Terima kasih Terima kasih Captain Obvious. Aku tak ada bayangkan kau putih tu. Aku pun sebenarnya kan. Orang punya pakai sunblock lah. Putih tu kertas. Cerah mungkin cerah. Cerah aku percayalah. Putih tipu no putih. Kau putih je lah. Kau putih boleh lah.
Dia beria nak pakai sunblock, pakai sunscreen ke apa kan. Kita redah pakai bucket hat. Jalan naik basikal. Itu yang best tu. Kau ada vibe beach brother lah basically lah. Pakai Seru apa? pakai spek yang ada tinted filem polarized yang satu colour. Yang topi bucket hat. Tak pernah nak tutup aurat kaki, pakai seluar pendek kan. Sebab tu aku fikir aku dah masuk 30 kan. Berapa kali sih aku pakai seluar panjang dalam semua hidup aku macam patutkah aku bertukar arah kan. Dia duduk dekat pantai dekat kursi santai tu. Turis mistaken. Turis ingat dia kerja kat situ nak sewa jet ski satu. Mungkin tu dengan tan dia kan. Dengan tan seluar, baju, pakai hat tak lepas. This is beach sun. Yes, beach sun lah cakap. Dia macam pantai. dah masuk surfing kan. Dah surfer. Dah surfer. Dia dah tahu aku crowd surf, bukannya surfer kat laut. Macam ni. Dia orang pantai, dia memang rockstar land and also sea, kau kena faham. Komen lah. Dia macam the boat that rock juga Tapi seronok tu buat show tepi pantai. Aku buat Rip Curl Surfer Search dekat Cerating kot tahun 2017. Betul-betul tepi pantai stage. Panas je celup lah dalam laut. It was a memorable one lah. Hitam je. Memang kat Cerating pula. Hitam. Dia nak kau celup dalam air. Dia nak ada Baywatch effect tu. Dia nak ada Hasselhoff punya effect tu. David Hasselhoff keluar dari laut. Keluar dari air laut dia terus capai kabel sebab tiba-tiba lampu padam. Anjing kau keluar laut capai kabel. Aku pergi set. Macam gini kan. Mampus. Keluar laut tengah capai kabel. Sial lah. Bodoh sial. Mati lah kawan. Mati je member. Bongok. Aduh. Tapi aku pernah jumpa David Hasselhoff tu aku pernah jumpa. Tapi dia memang sampai sekarang dia punya kulit tu sebiji macam kat TV tu kan. Tepi-tepi pantai punya. Tepi pantai punya buat tu. Bongok non. Mampus aku. Dia macam ni. Dia pergi kerja lah. Tu acah. Gini member pacok. Iya mu. Aduh. Satu Cerating blackout. Kau nak buat event nak, tu panas celup. Jangan kasi kau tiba-tiba lampu mati. Jangan lampu mati. Kita pun tak teringat kan. Berlari. Assalamualaikum. Macam bunga api tu. Satu-satu chalet terbakar. Aduh. Korang gelak. Nanti korang tengok buat show macam aku. Korang tengoklah perit dia macam ni. Tak apa lah. Kita orang tak buat show lah. Kita orang main show je lah. Paling teruk pun. InsyaAllah ada main show. Aku yang design show tu akhirnya aku yang help produce the show lah. Apa kata? Yalah siapa lagi? Memang tak adalah aku nak cari orang lain dah. Barang ada kan? Macam Non kata barang ada. Semua ada. Apa yang tak ada? Dia dah tak perlu cari orang lain. Takut cari orang lain pun sama perangai macam kau dulu. Celup laut tu terus capai kabel. Mungkin lah. Tapi tak ada sampai bodoh macam tu lah. Bongok lah Don. Jangan sial. Mati. Confirm. Air laut pula. Apa beza air laut dengan air biasa dengan elektrik? Air laut dia punya kadar garam tinggi. Ni korang gelak korang tak tahu kan. Air laut dia punya kadar garam tinggi. So bila korang atas kapal ataupun korang kat boat ke apa, so korang punya electrical stuff tu berbunyi kan, ada bunyi buzzing ke apa, korang ambil wire kabel, kalau ada garfu atau sudu, korang ikatkan garfu sudu tu kat ujung satu, yang satu lagi tu dekat kau punya box dalam boat atau dekat barang radio ke apa, dia kau campak dalam air laut tu. So air laut tu ada kadar garam yang tinggi, so dia punya earthing tu lagi tinggi lah. So earthing tu selamat lah. So tak ada bunyi buzzing macam tu lah. Ini aku tak tipu lah, ni aku belajar. Sebab air laut tu ada garam. Sebab bila kau campak dia adalah konduktor yang lagi bagus lah untuk elektrik lah. Dia bukan lagi bagus tau. Dia salah satu. Aku tak boleh katakan lagi bagus.
Kan kau lepas ni ikut teori aku dengan radio-radio kau campak yang laut, kejung satu bot kat situ. Tak ada Salah lah. satu. Aku nak tahu apa perbezaannya kalau dengan air garam lagi, laut garam. Kalau Air dia biasa keluar tak daripada boleh. bathtub. Kalau tu maksudnya kalau aku keluar daripada air bathtub biasa, waktu aku terus capai Tak boleh. hair dryer tu Tak boleh. shot. Tak boleh. Dia bukan short, dia eding. Faham tak? Kan kita ada live neutral earth kan. Wire eding tu kau letak dekat dalam air garam tu. Bukannya kau pegang air tu kau pegang electrical stuff tu, bukan. Bukan maksudnya kau celup air kau dalam tangan air garam, lepas tu kau pegang. Itu yang aku masukkan tu, aku tanya tadi. Kau cakap tadi kan tiba-tiba keluar dari laut, nanti kan dengan air garam lagi sentuh confirm mati. Tu aku tanya, tu dia tak beza keluar dengan air biasa. Sama je Sama kalau kan, gitu. kan? Mungkin dia bila kau mati tu kau kejung tu dia masin sikit je lah daripada air toilet biasa. Salted lah. Jadi Salted lah, ikan masin lah. Dia seasoning masin sikit lah. lah. Ikan masin lah. Jadi ikan masin. Jauh melencong dari cerita nama itu pergi cerita terkejung kat laut Aduh. Elektrik ni main music kan memang ada elektrik. Itu lah. Aku antara orang yang tak suka elektrik. Tapi sebab engkau Wonder Boy, Hasselhoff kan keluar dari Bodoh. Tapi nanti Non, aku akan letak duit aku RM100 kat atas meja ni. Bila kau jadi superstar nanti dan kau akan ada satu show yang record kau main dekat show yang outdoor, maknanya hujan. Tadi kau kata kau tak suka elektrik kan? Kau akan jadi orang yang nak main dalam air. Percayalah. Aku dah saksikan. Dia orang panggil star syndrome. Dia belum star tapi dah syndrome. Superstar apa? Orang jerit kau punya nama apa kat depan hujan-hujan pun kau nak main lah. So kau main gitar apa? Korang tahu dalam hati kau ini mesti aku kejung sekejap gini. Tapi as a star, diorang akan tetap perform gak. Tapi walaupun kita tahu yang benda tu berbahaya untuk diorang. Benda tu aku buat untuk Kamal Bukhari saja lah. Kamal Bukhari 3 out of 5 band. Kamal Bukhari. Ya, sebab Bob kan country musician. So dia kan selalu bertukar-tukar Bob country, Bob reggae, Bob benda. Ini kan Bob apa? So dia kan he also plays for a living kan. So dah sampai ke Australia semua main what not. So dulu kan dia ada cerita dengan aku masa dia muda dulu, ni imajinasi dia lah. Dia datang ke KL, dia hanya seorang budak daripada Nasi datang ke KL untuk kiranya nak jerumuskan diri dengan dunia muzik lah. And masa dia sampai KL tu konon-kononnya rambut dia semua pendek tapi ada selai satu warna putih kiranya macam anime. So dia turun ke KL. Dia turun ke KL tu dia tak ada berbekalkan bawa apa-apa pun. Dia cuma ada pick gitar dalam seluar dia. So entah macam mana dia turun dari LRT tu, waktu dia boleh terlanggar perempuan. Tiba-tiba perempuan tu adik aku kononnya. Waktu dia terlanggar adik aku tu pick gitar tu jatuh daripada seluar. Okay. Waktu adik aku so kononnya adik aku nampak pick bodoh. Sial. Ini macam filem-filem ni. So bila adik aku nampak ini semua imajinasi tau. Ini semua imajinasi. Kata kreatif gitu lah. So bila adik aku nampak pick gitar tu, adik aku cakap you main gitar ke? Waktu Bob macam ya, I memang kat sini memang untuk main gitar. Abang I pun main gitar. Lepas tu cakap I kenal abang you siapa, tak macam mana. Tiba-tiba kononnya dia sampai KL tu, dia terus on the way nak ke Battle of the Band lah kan. So kira adik aku pun nak pergi ke tempat sama. So bila dia sampai ke Battle of the Band tu, dia cerita dia tu bila dia sampai naik atas pentas tu, dia solo tu punya hebat sampai langit semua jadi mendung, kilat semua, petir sambar menyambar sampai daun kering dari luar dewan tu masuk buat tornado tau. Dia tengah tornado. Ini pun dah boleh buat movie Yul. Dia dah macam Tenacious D punya movie aku tengok. So sebab tu aku cakap kalau aku dapat setting main dalam hujan, orang semua tengah sebut nama aku, memang aku buat tu Kamal Bukhari je lah. Okay, kalau ada setting dalam hujan, lagu apa yang kau nak main? November Rain lah bro. Okay, lagu apa kau nak main? Kalau main dalam hujan aku pun actually Guns N' Roses ni lagu juga, tapi bukan November Rain lah. Aku ni Don't Cry lah.
Kau lo dalam hujan? Kalau dalam hujan, dalam hujan Kalau dalam hujan, Lagu raya lah. Satu hari dia raya. tak. Aku nak main lagu. Dia antara dua. Ah. Dia sama ada lagu rancak Slow. ataupun lagu Lagu slow. slow. Kalau lagu dua-dua lah, kalau lagu kasih lah. rancak, kalau lagu rancak aku nak main Foo Fighters All My Life. All my life I've been searching for something. Okay. So bila start tu kan, ni tengah hujan lah tu. Hujan. Start tu dia dah orang tu lupa lah hujan. Orang betul tu. Orang dah tu lupa hujan. datang balik kat Tu stage kau. lompat. Kan. Tu yang aku datang bawa kabel tu. Betul. Kalau lagu slow aku nak bawa Black Hole Sun. Lagu apa? Black Hole Sun. Black Hole Sun. Chris Cornell lah. Ya, Audio Slave pula. Siapa Chris Cornell? Chris Cornell. Bukan Audio Slave. Soundgarden, betul. Soundgarden, Black Hole Sun tu, dia sebab apa? Sebab bila tengah hujan tu, pasal kau main lagu tu. Pasal orang akan layan tau. Dia akan layan macam kena mood hujan ni dengan lagu ni macam tu. Kau Jan? Aku cakap tadi Don't Cry. Sebab aku suka intro dia. Cry. Teng. Pilihlah benda lain yang tak sama dengan aku. Dah lu ambil Foo Fighters. Kau ambil. Okey lah, aku tahu lagu apa. Lagu Blink-182. I Miss You lah. Aku dah agak dah. Ini masa kau dengar mesti pakai just sash teruk. Ini kan, posing tepi gambar sini. Aduh. Shit tu, kau pernah buat aku Lagu nangis tu lah bad, tengok drum lagu tu. tu. Drum tu best. Shit lah. Best. Best kan. Blink-182 macam zaman-zaman 2000 mula-mula 2000 ke 2000 berapa tu kan, yang dia tengah famous teruk tu kan. Macam best tu. Itu je aku boleh cakap pasal band tu. Aku rasa Travis Barker tu macam tak ada tua langsung pun tu. Kan dia sama kan. Aku pun rasa gitu tu. Dia gitu je. Kan sekarang dia dengan Courtney Courtney tu. Lagilah nampak muda. Aku tak ambil tahu Boleh lah lah. ini orang. Yang Kardashian tu. Kan Oh, couple ya? dengan Kardashian. Courtney Kardashian tu kan dia punya new girlfriend yang dah ada anak sama-sama kan, mengandung apa. Kau tak silap aku lah. Tapi Blink-182 tu Travis Barker satu kontrak berpuluh-puluh juta. Kalau jadi drama kat Malaysia berpuluh-puluh juta, boleh lah kau nak dekat Fazura ke siapa ke, mana tahu siapa ke. tak ada orang lain ke? Tak, dia punya tom, dia punya snare tu flat sama flat dia. Hi-hat dia tinggi. Galah. Betul dia dentam tinggi gila kan. Tapi awesome lah sound dia kan. Dia pun tak adalah kecil macam kita orang. Dia tak berbesar, dia tak kecil lah. So dia just nice lah pada aku. Pernah lipat lah, pernah ngopi lah. Blink-182 tak pernah lagi. Aku harap aku nak buat show dia orang lah sebenarnya. Tapi sedangkan sekarang kan tak boleh. Sekarang Mark Hoppus pun ada cancer. So Tom DeLonge pun dah keluar Blink-182. So macam dah tak ada original punya line up tu, macam bosan lah. Sekarang kesian lah. Mark Hoppus sekarang botak tu. Fighting cancer right now. Dia tak tahu ada cancer. Aku tak ingat cancer apa. Tapi dia tengah fighting cancer lah. Botak lah sekarang dia. Aku sampai macam nak beli tu Tom DeLonge punya Gibson limited edition tu kan, yang Epiphone punya, yang murah punya, cantik gila tu. Tom DeLonge. Tapi betul lah bila macam bila kau sebut macam tu tadi kan, bila aku fikir balik kan, aku don't really have a lot of like artis yang aku betul-betul macam suka atau sanjung, betul sanjung tau. Tapi one of the guitar players kat luar sana, lagu dia yang aku suka dengar, evolve aku punya listening style and playing style tu is Buckethead tau. Aku tak tahu kalau kau kenal ke tak. Kenal. Guns N' Roses punya ex-guitarist tu yang pakai KFC punya bucket tu. Dia tinggi tu pakai workshop punya tayar jumpsuit. Dia main gitar untuk Mighty Morphin Power Rangers. Dia main gitar untuk lot of OST and whatnot lah. So he had an issue back then, tapi sekarang tak tahu jadi sama ada dah lama tak dengar pasal dia.
Dia memang dah lama tak keluar album lah cerita dia. Tapi kalau kau dengar album dia dulu yang dia main lagu dulu, Abi dahsyat. Asyik sebenarnya. It's just inhumane sial. It's just memang inhumane. Asyik tu. Asyik. Sebab tu dia boleh main dalam Guns N' Roses. At the same time bila dia buat show, dia bukan main gitar lah. Dia buat teater, main dengan patung-patung Patung dia, dia correct. buat popping. Dia joget-joget. Dia versatile lah. Diversify lah. Apa pun dia boleh buat. Dia macam aku jumpa lah masa aku buat konsert Dream Theater masa kakek LCC tu lah. Kita dari kecil sampai besar tahu Dream Theater tu macam greatest progressive punya rock punya band kan. Melodic punya band. So bila kau sampai, kau tak expect diorang nampak macam bapak-bapak yang betul-betul clean, bersih. You know, bukan macam rockstar sekarang yang rockstar yang macam pakai seluar slack yang ketat lah apa lah. Dia orang macam clean dia kan. Dia orang tak nampak macam superstar atau rockstar kan. Tapi dia orang punya main dahsyat lah, hands down lah. Itu dulu Kau dapat jumpa Portnoy lah dulu? Portnoy dah keluar dah Dream Theater masa tu. Oh masa tu baru-baru Portnoy ni. dah keluar. Portnoy kalau jumpa Portnoy, Mike Portnoy, apa-apa? Aku cakap gitu. Simbol sampai belakang macam tu. Discover Dream Theater. One of the reasons yang buat aku rasa macam nak berhenti main music. Tapi lepas tu one of the reasons buat aku rasa macam nak main music balik lah. Aku memang tu fikir macam ini aku tak tahu how many hours of training and practice they already put into on a daily basis. Dahsyat kan dia. Simbol sampai belakang non. Ini sah. Gitu. The newer albums tu aku tak berapa dengar sangat lah. Dia tapi the older ones tu before Portnoy left and whatnot, zaman-zaman Yatzy Jam, zaman-zaman Overture, yang itu aku suka lah because it's more instrumental kan dan singing kan. Betul. Once upon a time. Dia melodic lah. When it was that melodic, progressive synth metal or whatnot tu, benda tu rumah seronok di rumah. Betul. Benda tu tak ramai orang akan dengar. Sebab pada aku dia punya gitaris pun susah nak hadam. Sebab betul aku sokong. Sebab all this avant-garde music ni susah sikit lah. Aku rasa orang yang betul-betul instrumentalist saja yang betul-betul dengar benda macam ni lah. Yelah, yang siapa nama gitaris itu? Petrucci Non Petrucci. Bukan Non John. Kena kan? Non Lepas tu dia punya ni, yang paling gempak dia punya keyboardist kan, Jordan tu kan. Relax gini, tekan select slow. Jordan Rudess. Jordan Rudess betul. Dengan dia punya jambang, punya janggut tu yang manja. Aku nampak dia punya setup keyboard tu. Automatic kan, dia tekan keyboard tu naik tinggi ke, naik rendah. Awesome lah. Aku actually dulu masa mula start main bass dulu tu pasal John Myung lah. John Myung lah. John ke? John Myung ke nama dia? Non Myung. Non memang Myung. Aku first time tengok dia main kan. I listen to the first track, aku dengar I think was Yatzy Jam masa tu. And then somewhere aku managed to get a whole of the video of them performing, okay. So bila aku tengok dia perform ni, aku tengok this is Mamat. Aku tak tahu dia Cina ke Korea ke, I didn't know Korea was existed at that time. Tapi aku just nampak Mamat dia rambut je memang panjang. Aku bayangkan hari-hari dia pakai sunsilk. Memang hari-hari dia condition rambut. Memang licin lah. Dalam tangan dia, aku memang tak pernah nampak basic string lah masa tu. And I thought that bapak benda ni besar. Besar kan? Besar tu. And the problem is that back then kan, masa kalau kau play some CDs ataupun anything through the stereo set ke apa benda semua, not everything has a earphone jack, or rather earphone was not something that necessity, you had every day. Memang kau blast lah. So kau tak boleh nak dengar in real HQ quality macam zaman sekarang ni, bila you plug in and if you want to hear the bass then you focus on the bass, kau boleh dengar. Dulu kau tekan play je, kau just dengar the whole melody and all the instruments lah. Bila kau start, bila IE dah start ada, bila kau dah start tengok tabs online, dah start belajar main tab, tengok notes and everything semua tu, itu yang shock tu.
Itu yang Tapi jadi sebab non the videos tu, the videos tu is the first representation of how complex the song is, how Of course complex of the course. music is. Yeah, true. Itu Tapi seronok aku kita baru-baru betul-betul ni tua tengok kat Facebook. Aku tengok kat Facebook apa group baru-baru ni. Ada brother mana tak dia main, dia masuk apa Overture 98. Dia main gitar kat macam dahsyat sekali ni. Dia main dahsyat. Tapi aku suka dia orang. Masih. Aku kan suka Cakap dia orang. Dia memang power. Cakap pasal dia ni, cakap pasal Facebook ni kan. Bapa aku ada cousin dia. So setahu aku masa aku kecil semua, cousin dia ni seorang artis, melukis. Okay. Dia suka melukis benda semua. Okay. I know for a fact yang he loves to draw like macam paintings, real paintings apa semua macam tu kan. And benda-benda macam itu lah. Yang aku tahu pasal dia ni. Okay. Maksudnya tiba-tiba ada satu hari, I can't remember bila. Aku rasa mesti dia famous kan? Aku rasa masa tu aku dekat USM. Masa tu aku kat USM tengah buat degree. Tiba-tiba bapak aku ada send this Facebook punya link. Okay. Facebook ke YouTube punya link lah macam tu. Masa aku pun tekan tu buka. Buka waktu aku tengok ada seorang mamat ni. Dia drive, aku tak tahu dia drive di mana. Macam tiba-tiba macam dekat tempat pandang jarak, pandang terkukur gitu. Macam kat tepi highway pun ada apa semua macam itu. Dia buka boot kereta dia belakang tu. Gitar. Lepas tu dia plug in gitar dia. Lepas tu dia main gitar. Dia solo semua. Saya kata siapa ni? Lepas tu aku tengok rupanya cousin bapak aku. Bangga Syul. No, it's not about bangga ke apa benda. Like, why? That's the question lah. Like, why? Kalau aku buat macam tu is because I can do it lah. Aku ada cakap ni. Aku lantak. Aku tak pernah tahu dia boleh main muzik atau main gitar in that case. And then dia dah tak ada rambut tapi dia bela rambut dia. Okay. Kat tepi je dia. Jadi panjang. Memang feeling rocker habis lah. Patut cakap macam like lagu apa time tu? Why now? I can't remember lah what song it is. But why now? Why are you doing this kan? Like macam kau dah ada anak bini apa benda apa semua. Like macam I was trying to imagine like kalau anak dia, kawan-kawan anak dia jumpa video tu. Memang nampak tak senonoh. Memang nampak tak senonoh. Bapak ke apa hal tu? Itu orang tepi highway. Itu orang panggil midlife crisis lah tu. Tu midlife crisis lah. Mungkin aku tak tahulah. Mungkin lah. But macam Non kata, kalau if we do it also, because we can. Macam tu lah. Yalah, I'm not saying benda tu apply untuk semua orang lah. Tapi kalau aku, you got no worries kan, tak ada benda nak risau, tak ada komitmen ke apa ke. You're living a comfortable life and basically no worries lah. But manusia mana yang ada no worries? Semua manusia ada worries. So it would probably I would actually have to ascend to a certain level in order for me to like aku nak bawa keluar half stack, aku letak dalam bonnet kereta dan aku nak just kat sebelah curung bukit just main max volume. But kalau aku tak ada benda nak risau, aku buat benda tu sebab aku boleh. Faham? Macam kita tepi pantai kan. Tu lah macam it is out of nowhere. Tiba-tiba macam bila family gatherings ke apa, dia start talking about music with my dad and uncle apa semua kan. So semua orang macam dumbfounded bila like sejak bila lah. Sejak bila like macam kenapa kau tiba-tiba faham into this lah. Into all and then from kau tak tahu pun yang dia main music. Tiba-tiba dia dah ada video on YouTube. Dia parking tepi jalan dekat highway apa benda semua duk main gitar. Ikut trend tu. I can imagine it's good. If shot right, I can imagine it's good content basically.
Berapa ramai orang tu aku nampak orang parking sebelah highway buka bonet lepas tu duduk main gitar. Tak tahulah. Probably dia sekali Tak je. lah, aku pun tak tahu lah. Masing-masing punya cara sendirilah untuk expresskan dia orang punya muzik. Tapi Of course macam lah, memang. macam dalam konteks slow tu, macam dia orang tak tahu pun pakcik orang tu tahu muzik atau suka muzik kan. No ada je video gitu kan. Betul. Kau jangan terkejut lah kalau kau tengok aku video kat YouTube nyanyi dengan ni Arwah Prince. Oh, tak gila. ada. Saja try tambah. Tokok tambah. Tinggi lebih kurang sama lah. Apa dah? Tinggi lebih kurang sama. Orang kata warna kulit lebih kurang sama, tak Dia pun dulu kerja production juga. Aduh. Arwah si Prince tu. Dahsyat dia main gitar. Main gitar dengan nyanyi seksi betul. Mana tak perempuan jerit-jerit. Dia aku rasa memang very underrated lah. As a guitarist, memang underrated gila babi. Orang macam tak acknowledge him enough as a guitarist. Which is a shame lah. Yeah. Aku rasa dekat sini lah, dekat sana of course is widely acknowledged lah. Kalau dia takkan dia achieve stardom and also that fan base kan. Sebab bila dia buat in America is totally different tu. Ya, betul. Sana population tak dekat sana Playing. is definitely acknowledged as an artist. Probably orang selalu cakap macam the artist lah. during diorang punya heyday, during their heydays, Prince is always being compared to Michael Jackson. Betul. But the thing is they are doing two different things. Betul. Prince main gitar and solo apa benda pun semua, Betul. while Michael Jackson main pop music. Ya. So lain kalau kau cakap boleh pasal compare macam lain lah. kalau Betul. macam orang cakap macam great guitarist ke apa benda ke apa, dia tak ada macam like an obvious one yang orang letak kat dalam list lah. Tapi sebenarnya kalau kau dengar solo-solo dia apa semua macam fuck bro. Faham. Some people would argue like macam it's better than your well-known guitarist punya solo juga. Faham. Benda macam tu lah. Yalah. So, okay. Last point lah. Sebab kita pun nak wrap this one, right? Aku just nak tanya korang. This is based on, jangan ikut outside punya poll ke, undian ke, voting ke apa. Aku nak tanya korang. Based on the music that you listen, based on the bands that you have listened to kan. Siapa korang rasa, this is not greatest guitarist lah. Siapa yang korang rasa gitaris yang korang suka? Ni based on what you listen now. I mean what you've been listening for the past 30 years lah. Kalau kita jangan tengok poll lah. Kalau kita poll orang akan cakap BB King lah, apalah yang paling terror and paling famous kan. Pada korang sendiri, like for our last point ni, Non, based on the bands that you listen to or the probably the song that you listen to ke apa yang kau rasa macam menarik permainan dia. Satu je ke apa? Ke top 5? Tak ada hal lah. Kau nak cakap banyak ke pun boleh. Tapi elaborate sikit-sikit sudah kan. Nak wrap up. Yalah. Okay, Non. I would say yang aku suka lah. Ya, boleh. Mark Knopfler. Okay. Siapa nama dia tu? Alah, aku dah teringat. Aku lupa balik nama dia siapa. Siapa? Band apa? Tak ingat lah, tadi aku dah teringat, aku dah terlupa dah balik. Apa kata pergi dengan Melo. Aku fikir dulu sekejap. Halo. Kalau aku, this is the top of my head lah. Yang the one just, on top of my head. boleh yang je. memang aku suka as gitaris would be David Gilmour. David Gilmour, Pink Floyd. Pink Floyd. Joe Walsh, Eagles. Okay. Joe Walsh, Eagles. Brian May. Queens. Okay. Jimmy Page, Led Zeppelin. Kalau dalam negeri ada terlintas siapa-siapa? Dalam negeri tak ada, aku tak ada minat local gitaris. Okay, faham. Aku tak pernah macam drawn to them . I see. Lepas tu
siapa lagi, Eric Clapton, John Mayer dengan Stevie Ray Vaughan. Oh, nice one. Nice combo. So Ha. those are Tok Non berbalik kepada Non. Hendrix. Oh, nice. Siapa? Ada Jimi Hendrix. John Mayer plays a lot of good stuff as well. Sangat good. Aku tak ingat nama dia siapa, tapi Dia main band apa? Dia main band apa ni, Lamb of God. Lamb of Tak ingat God. nama dia siapa. Lamb of God. Jap. Dia adik-beradik ke, tak silap aku kot. Aku not mistaken lah. Adik-beradik Nozin. Kan Dia sama ada Mark Morton ataupun Chris something, I cannot remember lah. Yang masuk penjara itu ni, is it the guitarist? Yang masuk penjara tu Randy, if I'm not mistaken. Yang vokalis dia kan. Oh, okay. Randy tu menyanyi teruk sial suara. Lamb of God, sedap tu. Lamb of God. Lamb of God Lepas yang tu, guitarist. kalau bass tadi on back then. Mark Morton. I Mark think so. Morton ke? Morton. I think the rest nak melur dah cover tadi, David Gilmour and whatnot. Kalau nak tambah lagi satu, most probably Corey from Trivium kot. Oh, okay. Trivium Baik lah korang punya band. Kau? Sebab kau tanya gitar kan. So gitar of course Yeah, of course benda Main yang instrument technical. Kan, benda yang orang yang ada teknik, pioneers lah basically lah, orang akan pilih macam tu lah. Aku macam sebenarnya it doesn't do justice to a lot of guitarists, tapi those are the ones yang macam sebab tu aku cakap jangan yang terlintas, and then yang kalau dia dengar jugalah, kita tak ada downgraded dia ada gitaris, cuma benda yang kau selalu dengar kan. So macam aku, it would be one of it betul-betul aku rasa Eric Clapton. Benda ni seasonal lah. Lagi? Eric Clapton lagi? Kirk Hammett from Metallica with James Hetfield juga, sebab diorang is a beautiful combo. Lepas tu John Mayer. Lepas John Mayer, aku pun dah lupa Chris from Foo Fighters. Yang macam tadi Lo dah kata dah band-band klasik tu dah tambah. Tapi kalau aku nak tambah dalam negeri, aku suka Hilary Ng from Search dengan Chromok, dengan Hum from Seven Quality Shirt. Korang kena dengar dia punya permainan gitar macam best gila. Lepas tu kalau from Indonesia, aku ada satu gitaris yang aku minat dari dulu sampai sekarang, which is from Bara Suara, nama dia Iga Masadi. Dia memang bapak nyanyi sedap, main gitar pun power. Korang kalau dengar Bara Suara, korang dengar permainan dia, memang gempak . So aku suka bunyi yang dia keluarkan tu memang gempak gila. So apart from kalau all time sekarang aku rasa still Marty Friedman lah, from Megadeth lah. Megadeth bukan Dave Mustaine lah. Bukan Dave Mustaine. Dave Mustaine setelah dikeluarkan dari Metallica, dia buat Megadeth. Tapi aku main enjoy kadang lagu dia. Memang awesome that was a good move lah. That was a good move lah. Kan, memang good move. So I think we got our points for this week punya music specials. I think kita dah cover banyak juga. Kita menceritakan kita punya nama itu dalam music, and dengan selingan-selingan cerita-cerita gitar kita yang aku rasa kalau kita sambung pun takkan habis. Aku rasa dalam siri-siri yang akan datang pun. Apa nama ni kita punya siri ni, nama Sembang dia Muzik apa? lah. Sembang Muzik. Betul. Kan? Ya, Sembang Muzik betul. So untuk aku rasa untuk series nombor 2 ni okey lah. Dengan cerita nama itu kita ni, aku rasa semua orang pun sometimes ada nawa itu untuk buat benda masing-masing. Tak kisahlah macam kita orang muzik, macam orang lain macam ada macam nak jadi chef ke, nak buat woodworking ke, nak buat engineering ke, nak mandi kat laut ke apa kan, non. Tapi asalkan nawa itu kau betul-betul and memberikan kepuasan macam mana muzik tu memberikan kami semua ni kepuasan, insya-Allah things will go well lah. Tak ada kesalahannya apa lah. Itu je lah last word daripada aku. Lo? Aku pula walaupun kita ada cerita pasal benda lain juga. Ya, selingan-selingan tu. Selingan-selingan, tapi itulah, when it comes to nama itu tu, aku rasa it comes from a good place. Yep. We have always been drawn
drawn to this thing which is music, yang aku rasa is very very uplifting. Benda tu dia bukannya spirit dampening punya stuff, walaupun dia susah ke, ada struggles ke, ada challenges ke, it is always something that is fun and kita semua look forward to nak buat kan. Betul. And for something yang very very nice tu, memang for something yang bagi impact yang baik dalam hidup aku. Aku rasa very grateful lah for it. I'm very grateful for it, and I don't think it's going to stop anytime soon, and if possible dia akan terus throughout my berkembang whole lah. life lah. Betul. Berkembang tu mungkin. Non? Saya tak sabar nak masuk studio balik, tu je sekarang ni. Bagi dia masa dan ruang sedikit lagi sebab kita kan nak cakap nak kena asap lah konyan lah, so you gonna take some time to do that. Abang sabar, nanti kita masuk Benda semua boleh order Shopee, kebenyan dia. Saya hamba corporate bang sekarang. Abang kena faham. Tak, maksud bila aku cakap macam tu it's not intended as pressure or peer pressure. It's more intended of the content lah. The surrounding itself gives you a different aura kan. Betul. So benda tu aku nak buat lah, sebab benda tu paling tergendalai lama sekali. Paling tergendalai lama sekali. Betul. InsyaAllah kalau semua orang dah confident untuk masuk studio, semua orang punya sijil vaksinasi dah matang ke apa ke, kita akan teruskan misi kami untuk menjadi star di dalam industri ini. InsyaAllah. Doakan podcast kami. Nantikan merchandise kami yang akan dikeluarkan, link di bawah. Terus kau siapa yang print? Aduh. Tiba-tiba link di bawah. Kita mencari sponsor kedai-kedai makan nak sponsor kita orang, tak ada hal. Kita akan promotekan kedai makan ke vape ke apa nak sponsor kita orang, tak ada hal lah. So guys, non ada apa-apa lagi nak tambah? Nasi goreng USA satu. Sotong goreng tepung lah bang. Sotong goreng tepung, tembikai, lychee. Tak ada. Tadi kita kedai makan, lepas tu tiba-tiba tanya aku ada benda nak tambah. Aku nak tambah nasi goreng. Aku follow nasi goreng aku tambah sekaki kan. So bak kata OAG pun tu lah, kata OAG pun lagu aku baru teringat lawa itu tu actually lagu OAG tak. Nak kena dengar balik. Okay, silakan menutup. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat Faisal dan juga Non kerana meluangkan masa untuk podcast kita. Sahabat-sahabat lu juga. Terima kasih juga kepada orang yang akan tengok podcast ni. Terima kasih sebab terus. Terima kasih kepada orang yang akan membeli merchandise kami. Diulang semula. Yang akan membeli merchandise kami. Mungkin dalam keadaan yang dipaksa, tapi akan beli juga. So terima kasih kami cakap kan. Terima kasih kita ucapkan kepada semua. Nampak dia orang dua je yang cakap. Tak apa, kita marketing. Dia force dia guerrilla marketing. Guerrilla. Dia macam kalau kau tengok Doremi yang dia masuk rumah orang tu pakai penyamun Zoro punya tu semua, tapi jual apa? Ulur je. Jual belum gigi bai. InsyaAllah lah. Teruskan menyokong kami. Itulah. Ya. Betul, terima kasih. Walaupun apa je lah, video memang tak ramai, tak banyak orang tengok kan, 18 orang apa semua, tapi kita appreciate those views. Teruskan, kita pun buat benda ni suka-suka. Ada orang tengok, Alhamdulillah. Tak ada pun, biarlah kita cakap seorang-seorang kan, kita cakap seorang-seorang pun tak ada hal. Kita enjoy je buat benda ni. Jadi itulah dia. Subscribe. Kalau korang suka, korang boleh subscribe. Macam biasalah. Komen. Betul. Like, dislike, whatever. Apa yang korang nak buat, hati-hatilah guys. Betul. Jadi jauhkan diri korang daripada barang-barang yang terlarang dan dekatkan diri korang dengan orang yang tersayang. Patuhi SOP, kawan-kawan, ambil vaksin dan jagalah kebersihan diri anda dan kesihatan diri sendiri. Benar. Sampai ketemu lagi. Jangan jadi Melayu yang Melayu yang kebuluh sangat nak keluar. Relax dulu. Awak kata pelan-pelan saja.
Pelan-pelan gayuh. Okay, jadi sampai ketemu lagi. Semoga episod-episod yang akan datang ni kita dapatlah buat kat dalam studio. Yap, insyaAllah. Jadi itulah dia. Terima kasih Take care kawan-kawan. guys. Take care. Selamat malam. Take care guys. Selamat malam. Bye.